Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ni saya nak buat pasal satu isu yang besar. Patutnya isu dalam video ni saya nak buat dalam video yang akan datang. Pasal nak ikutkan video kali ni saya nak buat tentang nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi dah bila kita ada isu yang besar, bagi saya besar isu ni memang besar. Bagi orang lain tak rasa mungkin bagi mereka mudah ni tak ada apa, dah biasa. Bagi saya isu ni besar, iaitu isu penggunaan kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu. Bagi dalam bab ni pun ada orang yang pro, ada yang kontra, ada pro dan kontra biasa. Setiap isu ada orang yang sokong, ada orang yang tak sokong. Tapi orang yang sokong tu, mereka bersangka baik. Mereka ingat orang bukan Islam ni nak guna kalimah Allah, senang nak berdakwah. Kita tengok dalam Facebook kan, ramai orang buat status kata dia bagilah mereka nak guna kalimah Allah, mereka nak mendekat kepada Allah. Tapi mereka tak tahu, orang yang sokong ni mereka tak tahu apa risiko. Kalau kita benarkan penggunaan kalimah Allah ni, apa dia risiko? Okay, video kali ni saya nak abang apa risiko kalau kita benarkan penggunaan tidak bahasa polis biasa orang. Saya tak hati nak cover. Kadang-kadang saya cover tahu mana pun keluar juga bahasa polis. Tak boleh nak cover, tak apa mahu terkeluar bahasa polis tu, faham lah. Okey, apa dia nak kata apa tak eh? Okey, apa akan jadi kalau kita membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam Bible? Tapi video kali ni semua lagi tak hidung. Video kali ni saya akan guna kitab ataupun Bible, kitab berbahasa Melayu Indonesia. Sebab apa saya nak kritik Bible Indonesia? Sedangkan kita duduk di Malaysia. Ada sebab. Pasal apa saya gunakan Bible Indonesia? Ada sebab. Kita akan habang dalam video ni. Sekarang ni saya akan guna Bible yang kita akan guna. Okey. Kita akan guna 4 ni. Okey dah, itu. Bible ataupun Alkitab bahasa Indonesia, versi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan pakai ni dan kita akan kritik Bible ni Indonesia ni, dan kita akan jadikan kitab ni kitab suci Bible juga, versi Indonesian Literal Translation. Kita akan kritik Alkitab bahasa Indonesia dan kita akan bandingkan dengan okey, baik. Ni kitab bahasa Malaysia. Kita akan masuk ke sikit orang. Ni kitab Borneo, ni Malaysia. Okey, apa lagi saya nak kata sebelum tu? Isu penggunaan kalimah Allah ni bagi saya besar. Sebab apa? Nak tahu sebab apa kena tengok dalam ni, dalam perbincangan ni kita tahu sebab apa. Bila saya nak mula tu saya ada banyak lagi nak cakap hari ni, tapi bila dah buat video dia lupa. Lepas lagi saya sampai kat tengah jalan ni saya ingat nak cerita apa. Saya mula. Tajuk yang saya akan buat kali ni, membongkar penyelewengan penggunaan kalimah Allah di dalam Bible bahasa Melayu. Okay, saya akan bagi pendahuluan tu. Okey. Pendahuluan. Tumpuan ataupun kritikan khusus akan diberikan kepada Bible atau Alkitab berbahasa Indonesia, versi Lembaga Alkitab Indonesia ataupun LAI. Kalau Indonesia mereka sebut LAI. Kalau kita A, mereka bunyi A. Kalau kita I, mereka bunyi I. Mereka sebut LAI. Kalau kita sebut LAI, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Okey. Tumpuan khusus akan diberikan kepada Bible atau Alkitab berbahasa Indonesia, versi Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, sama lebih kurang. Dan kita akan menggunakan Alkitab versi Indonesian Literal Translation. Tiap lidah nak sebut ILT. Kita akan guna kitab ni. Sebab apa kita gunakan kitab ni? Untuk membandingkan. Ada sebab kita guna. Sebab kitab ni dia lebih kepada mereka menterjemahkan mendekati literal, mendekati makna harfiah. Sebab tu kita guna kitab ni sebagai pembandingan. Okey. Mengapa kita
Mengapa kita memberikan tumpuan khusus kepada Alkitab versi Indonesia adalah kerana di negara Indonesia, misi mereka, misi orang Kristian, sudah lama bermula disebabkan kerajaan mereka membenarkan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Tetapi di negara kita, misi mereka, misi orang Kristian baru hendak bermula dengan diizinnya penggunaan kalimah Allah dalam Alkitab dalam Bible bahasa Melayu Malaysia. Yang dengar baru-baru ni, yang kita dengar berita baru-baru ni, diizin misi orang Kristian baru hendak memula dengan diizinnya penggunaan kalimah Allah dalam Alkitab bahasa Melayu Malaysia oleh Mahkamah Tinggi Malaysia baru-baru ini. Kita boleh lihat apa yang akan berlaku di negara kita jika kita membenarkan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab ini. Kita akan lihat apa yang akan jadi kalau kita benarkan penggunaan kalimah Allah ni. Kita nak tahu macam mana. Kita tengok apa yang sudah jadi. Di mana? Di Indonesia. Kita tengok apa yang sudah jadi di Indonesia, kita akan tahu apa akan jadi di Malaysia kalau kita benarkan penggunaan kalimah Allah. Dengan kita boleh lihat apa yang akan berlaku di negara kita jika kita membenarkan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab ini. Dengan kita melihat apa yang sudah berlaku di negara jiran kita, Indonesia, akibat mereka membenarkan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Kita boleh tengok, kita boleh tahu apa yang akan jadi kalau kita benarkan. Kita ambil iktibar daripada negara Indonesia. Disebabkan kerajaan berbagi penggunaan kalimah Allah, akhirnya apa yang jadi hasil dia? Hasil dia adalah penyelewengan dan penghinaan terhadap kalimah Allah. Kita akan sebut. Saya nak betul memang penghinaan. Bukan cakap penyalahgunaan, penghinaan terhadap kalimah Allah. Okey, kalau ada orang kata yang ni jadi kat Indonesia, jadi dalam Bible Indonesia, bukan jadi dalam Bible Malaysia. Ni jadi dekat Indonesia, bukan jadi dekat Malaysia. Kita nak kalut siapa? Siapa kita nak sibuk? Tu sibuk. Kalut dengan sibuk sama. Buat apa kita nak kalut? Kalau ni bukan jadi dekat negara kita kan. Kalau orang tanya lagu tu kan, tak kita akan jawab. Kalau macam ada orang bagi alasan kita nak kalut buat apa? Orang bukan Islam nak guna kalimah Allah. Di Arab, di negara Arab, orang Kristian Arab pun guna kalimah Allah. Kita tahu orang akan ada bagi alasan tu. Alasan tu akan keluar. Yang orang yang sokong penggunaan kalimah Allah, mereka akan guna alasan tu. Antara alasan yang mereka akan bagi, ayah Nabi SAW nama Abdullah. Sedangkan sebelum Nabi bawa Islam ni, dah orang-orang yang jahiliah sebelum Nabi sudah gunakan kalimah Allah. Ada isu apa kan? Kita akan jawab. Syubhat-syubhat ni kita akan jawab. Kita akan mula. Banyak isu. Banyak benda yang saya nak habis awal ni sebagai pendahuluan tapi saya lupa. Apa? Kita mula terus. Semua contoh penyelewengan ni sangat banyak dalam Alkitab ni. Sangat banyak penyelewengan kalimah Allah. Tapi saya akan ambil contoh 5 sahaja. 5 contoh ni pun dah cukup dah kata depa ni memang nak menghina kalimah Allah. Kita akan habis. Satu. Antara contoh poin satu contoh pertama. Antara contoh penyelewengan dalam penggunaan kalimah Allah di dalam Bible, khususnya Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia ataupun LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Khususnya versi Lembaga Alkitab Indonesia adalah pada Kitab Keluaran pasal 18 ayat ke-11. Kita akan tengok antara contoh pertama pada Kitab Keluaran ni dalam Perjanjian Lama. Pasal 18 ayat ke-11. Kita akan tengok apa dia sebutkan. Kitab Keluaran pasal 18 ayat ke-11. Okey. Sekarang aku tahu bahawa Tuhan T-U-H-A-N semua huruf besar. Sekarang aku tahu bahawa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Tuhan lebih besar dari segala Allah. Dan
Tadi Tuhan tu semua huruf besar. Tuhan semua huruf besar. Kali ni Allah semua huruf kecil. ALLAH semua huruf kecil. Apa dia import dah. Kita tekan. Sekarang aku tahu bahawa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Kerana memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Nabi yang awal tadi dah. Yang dia kata Tuhan lebih besar dari segala Allah. Kita akan beri komentar. Okey. Mereka menjadikan kalimah Allah, mereka jadikan kalimah Allah yang merupakan kata nama bagi Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebutan umum. Allah tu adalah kata nama. Mereka jadikan sebagai sebutan umum saja, bukan sebagai kata nama. Mereka jadikan kalimah Allah yang merupakan kata nama bagi Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebutan umum yang memberi gambaran bahawa Allah itu banyak. Bahkan mereka menuliskan kalimah Allah dengan menggunakan huruf kecil. Huruf kecil semua. A huruf kecil, L huruf kecil, L sekali lagi huruf kecil, A huruf kecil, H huruf kecil. Allah semua huruf kecil. Yang akan memberi makna bahawa kalimah Allah itu bukan sebagai nama Tuhan, tetapi hanya sebutan umum. Bila kita pakai huruf kecil semua, dia tak membawa maksud nama. Dia akan jadi sebutan umum. Okey, sebagai contoh, nama saya Urana dengan menggunakan O yang berhuruf besar. O huruf besar. Tetapi jika perkataan O OWN digunakan O yang berhuruf kecil, jadi OWN, O tu huruf kecil, akan membawa makna lain di dalam bahasa Inggeris. Okey, bila nama orang OWN, O tu kita pakai huruf kecil, dia akan membawa maksud lain dalam bahasa Inggeris. Maka akan menghilangkan perkataan on itu sebagai nama saya. Okay, akan menghilangkan kata on sebagai nama orang. Kerana on, OWN, O yang on huruf kecil, OWN huruf kecil, itu bukan lagi sebagai nama orang. Bukan lagi sebagai nama orang, tapi cuma sebutan umum yang dalam bahasa Inggeris bermaksud memiliki lebih kurang itu macam own business, own park, own parking, lebih kurang itu yang bukan nama orang. Seperti perkataan orang atau perkataan manusia. Contoh, perkataan orang manusia. Itu bukan nama orang, itu hanya sebutan umum. Tak ada orang nama orang, ataupun manusia nama manusia, atau manusia bernama orang, atau orang bernama manusia, tak ada. Jadi orang dengan manusia tu bukan sebagai kata nama, tapi sekadar sebutan umum. Macam tu ada buat kat kalimah Allah. Biar mereka gunakan A untuk Allah tu huruf kecil, dia akan membawa maksud yang lain. Saya akan cakap. Begitu juga apabila kalimah Allah disebutkan dengan menggunakan A yang berhuruf kecil, maka boleh memanggil apa sahaja yang disembah itu sebagai Allah. Bila Allah A tu kita guna huruf kecil, kita boleh panggil apa saja yang disembah sebagai Allah. Kita boleh panggil Brahman sebagai Allah, kita boleh panggil Yahud sebagai Allah, Siddhartha Gautama Buddha sebagai Allah, kita boleh panggil Fir'aun sebagai Allah, kita boleh panggil berhala sebagai Allah. Dan memang mereka guna berhala, mereka samakan Allah dengan berhala. Sebab apa? Sebab bagi mereka Allah tu bukanlah kata nama lah, tapi sekadar sebutan umum. Saya dah sampai apa? Begitu, saya ulang balik. Begitu juga apabila kalimah Allah disebutkan dengan menggunakan A yang huruf kecil, maka boleh memanggil apa sahaja yang disembah itu sebagai Allah. Sama ada Brahman, Yahud, Siddhartha Gautama Buddha, Fir'aun ataupun patung berhala. Kerana perkataan Allah A huruf kecil tu bukan lagi sebagai nama peribadi, tetapi sekadar istilah ataupun sebutan umum seperti sembahan orang atau manusia. Okay, bila pengguna huruf kecil Allah tu, A tu huruf kecil, dia akan jadi macam orang jadi macam manusia, jadi sembahan tu bukan nama, orang tu bukan nama, manusia pun bukan nama. Sebab tapi kalau macam dia guna huruf besar, Allah tu guna huruf besar, dia akan jadi nama. Tapi dah mereka guna jadi huruf kecil, dia akan menghilangkan kalimah Allah tu sebagai nama Tuhan.
Dia akan jadi sebutan umum je. Okay. Ini adalah satu penyelewengan terhadap kalimah Allah. Sepatutnya ayat ini digunakan kalimah ilah. Ayat yang kita baca tadi. Ayat Keluaran, kitab Keluaran pasal 18 ayat nombor 11. Patutnya dalam ayat ni mereka tak boleh guna Allah, mereka kena guna ilah. Ya, yang bawa maksud sembahan. Ilah tu sembahan. Kerana ilah kena sembahan. Kerana ilah itu banyak. Sembahan tu banyak. Ada ilah yang betul, ada ilah yang palsu. Ada ilah yang hak, sembahan yang benar. Ada ilah yang batil, sembahan yang palsu. Okay. Terjemahan yang boleh dikatakan jujur dalam hal ini adalah terjemahan daripada Indonesian Literal Translation, ILT. Lepas ni saya sebut ILT, faham? Yang terjemahan yang jujur dalam ayat ni, kau tak boleh buat video, mesti tengok kau. Duduk lenguk tu dah. Okay. Terjemahan yang boleh dikatakan jujur dalam hal ini adalah terjemahan daripada Indonesian Literal Translation, ILT, yang menyebutkan, okay, kita tengok apa kitab ni sebut. Kitab ni saya guna kitab ni sebagai perbandingan pasal kitab ni dia lebih kepada literal, secara harfiah, mendekati makna harfiah. Nama apa literal? Indonesian Literal Translation. Okay, kita akan tengok perbandingkan dengan ayat ni. Dalam kitab ni kebanyakan, boleh dikatakan kebanyakan mereka tepat, terjemahan itu tepat, dia tak ada penyelewengan kalimah Allah. Sebab mereka tak ada langsung kalimah Allah dalam ni, tak ada langsung terjemahan. Okay. Dalam kitab Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18. Saya dah buat lama lah ni. Semua ni saya dah tulis, saya dah tanda-tanda apa cik. Penanda semua lama, tapi sebab saya cadang bab penyelewengan kalimah Allah ni, saya nak buat video lah. Saya dah buat video yang lepas berkenaan dengan video yang lepas yang tajuk dah, siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus ataupun Jesus, menurut Jesus, Bible dan Kristian. Tajuk yang lepas, lepas tu berkenaan dengan Tuhan, ketuhanan lah, berkenaan dengan ilahiyah. Yang video kali ni sepatutnya saya nak buat berkenaan dengan nubuah, kenabian, berkenaan dengan nubuat, kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Lepas video yang akan datang baru saya nak buat pasal kitab. Kita akan sembang baca perbezaan kitab-kitab, apa dia tu Taurat, apa dia tu Injil, apa dia tu Bible, apa itu Perjanjian Lama, apa itu Perjanjian Baru. Patutnya saya nak buat yang video yang nombor 3, tapi dah jadi isu ni senang, saya dah tulis siap semua dah. Jadi saya cuma check balik, semak balik, tambah banyak betul. Sebab tu saya kena tulis. Bila saya tak tulis, saya sembang banyak. Macam biasa, kalau video saya semua saya akan tulis supaya orang tak kata saya ni cakap kosong, pakai main goreng je. Jadi saya, apa yang saya nak sampaikan saya tulis supaya maksud saya sampai maksud. Kitab Keluaran pasal 18 ayat nombor 11. Sekarang aku tahu bahawa Yahweh lebih besar daripada segala ilah. Yang terjemahan ni betul. Dia tak guna Allah. Pertama, dia tak guna Allah, dia gunakan Yahweh. Kedua, dia kalimah digantikan dengan kalimah Allah diganti dengan kalimah ilah, sembahan. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat kita baca dalam Alkitab ni kan, kalau kita banding dengan ni, kita nampak bila kita bandingkan dengan Alkitab ni, kita akan nampak penyelewengan kitab ni. Okey, habis lah. Adapun Alkitab BM Alkitab BM ni yang jadi isu ni, Alkitab bahasa Malaysia, Alkitab Berita Baik, Alkitab New Borneo, versi Borneo. Okey, dalam ayat Keluaran 18:11 ni, terjemahan ni boleh kata okey sikit lah. Sebab apa tulis dalam ayat Keluaran pasal 18 ayat 11 ni, dalam kitab dua kitab ni, kitab Malaysia ni, dia terjemah sebagai Tuhan semua huruf besar, lebih besar atau lebih agung daripada semua Tuhan. Ya, terjemahan ni okey sikit lah, tapi ada agak salah. Kita akan cakap ada juga kesalahan lah. Okey, terjemahan ini lebih baik sedikit berbanding terjemahan LAI, lembaga kita. Dua terjemahan Malaysia tadi ni
dalam ayat ni bukan saya kata semua, dalam ayat ni saja. Ayat Keluaran pasal 18 ayat nombor 11, terjemahan ni di Malaysia ni, Alkitab Malaysia ni okey sikit tapi kesalahan tak ada. Maka pembetulan kita terhadap terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ni, pembetulan kita terhadap Alkitab Indonesia ni, Lembaga Alkitab ni, ayat pertama, pembetulan dalam ayat Keluaran 18:11 dia. Pembetulan pertama, sebutan Allah khususnya dalam ayat ini, ayat 18, pasal 18 ayat 11 ni, sebutan Allah khususnya dalam ayat ini seharusnya digantikan dengan sebutan al-ilah, iaitu sekarang aku tahu bahawa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Terjemahan tu betul. Sebagaimana terjemahan Alkitab versi Indonesia Literal Translation ILT, gagak terjelat lidah. Sebagaimana yang kita baca tadi, terjemahan itu ni, terjemahan ni, kitab ni, mana? Sekarang aku tahu bahawa Tuhan lebih besar daripada segala ilah. Dalam kitab ni guna ilah. Ni betul. Ayat ni kena guna ilah, bukan Allah. Mana boleh guna Allah huruf kecil? Tuhan lebih besar daripada segala Allah. Apa dia tu? Bahasa mana dia pakai? Tuhan lebih besar daripada segala Allah. Allah ni apa? Dia terbalik. Sepatutnya Allah lebih besar daripada segala Tuhan. Okey, pembetulan kedua, ataupun ayat ini sepatutnya disebutkan, sekarang aku tahu bahawa Allah lebih besar daripada segala Tuhan. Pembetulan kedua, patutnya kena buat gitu. Pembetulan ketiga, dan perkataan Allah mesti menggunakan A yang berhuruf besar kerana kata Allah merupakan kata nama pribadi bagi Tuhan. Sepatutnya kalimah Allah patutnya guna A berhuruf besar, bukan guna A yang berhuruf kecil. Okey, contoh kedua, poin kedua pula. Antara penyelewengan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia yang lebih parah lagi adalah pada ayat 1 Korintus pasal 8 ayat nombor 5. 1 Korintus pasal 8. Okey, 1 Korintus pasal 8 ayat nombor 5. Kita Indonesia tulis, kita terjemah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ingat baik-baik Allah ni huruf kecil. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, huruf kecil, baik di syurga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Dia guna huruf kecil. Dia kata yang memang, saya baca kali yang dengar betul-betul. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, huruf kecil, baik di syurga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Banyak Allah dan banyak Tuhan. Allah tu huruf kecil, semua huruf kecil. Okey, komentar. Antara penyelewengan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia yang lebih parah lagi adalah pada 1 Korintus pasal 8 ayat 5 yang berbunyi, yang kita baca dah saat, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di syurga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Kita baca dah saat ni. Kesalahan yang komentar, kesalahan yang sama yang mungkin dengan sengaja dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada ayat ini adalah, pertama, kesalahan mungkin dengan sengaja berubah. Kesalahan pertama, penggunaan kalimah Allah dengan huruf kecil semua. Yang kita kata tadi, A semua huruf kecil, A, L, L, A, H semua huruf kecil. Kesalahan kedua, menjadikan kalimah Allah yang merupakan nama pribadi bagi Tuhan, Allah sebagai nama pribadi bagi Tuhan, sebagai sebutan umum seperti perkataan ilah. Perkataan ilah, sembahan ni sebutan umum. Dia mana bukannya nama Tuhan tu ilah. Ilah tu hanya sebutan umum, bukan kata nama. Tapi mereka menjadikan nama Allah sebagai sebutan umum. Yang bawa masuk apa yang saja yang disembah kita boleh panggil sebagai Allah. Sebab Allah tu bukan nama, tapi hanya sebutan umum. Okey, kesalahan ketiga, memberi gambaran bahawa Allah yang merupakan Tuhan bagi orang Islam itu banyak. Dia bagi gambaran bahawa Allah yang merupakan Tuhan orang Islam itu banyak.
Adapun terjemahan yang lebih baik menurut saya adalah terjemahan Indonesia Literal Translation ILT. Yang lebih baik menurut saya. Memang lebih baik pun daripada terjemahan kitab Indonesia ni. Dan dulu ya apa tu? 1 Korintus 85. 1 Korintus 85. Sebab bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah-ilah, ni baru betul, ilah-ilah, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak ilah dan Tuhan. Ni baru betul, terjemahan yang betul ni. Bukan yang memang ada banyak Allah. Apa dia tu? Ni yang sepatutnya memang ada banyak ilah. Sembahan memang banyak pun. Islam setuju sembahan banyak. Ada sembahan yang betul, ada sembahan yang salah. Tapi kita tak salah dia nak guna ilah, kita tak ada masalah. Walaupun ilah tu kataan bahasa Arab kan, ilah yang disembah. Daripada nak guna ilah kita tak masalah. Kita bukan isu. Tapi sebab dia gunakan kalimah Allah ni sebagai sebutan umum saja. Ada maksud lain. Kita akan cakap di hujung video kita akan sebut apa yang misi depa. Itu contoh ketiga pula. Contoh lain lagi penyelewengan penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia adalah pada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat nombor 40. Para Rasul pasal 7 ayat 40. Para Rasul pasal 7 ayat nombor 40. Kita baca. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah. A pun huruf kecil juga. Allah, A huruf kecil, LLAH semua huruf kecil. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Beberapa Allah huruf A huruf kecil. Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia masih melakukan kesalahan yang sama dengan sengaja. Mungkin dengan sengaja dia buat. Iaitu pertama, masih menggunakan kalimah Allah dengan huruf kecil. Kedua, masih menjadikan kalimah Allah yang merupakan nama bagi Tuhan umat Islam sebagai sebutan umum. Seperti perkataan ilah yang membawa maksud ada Allah yang benar dan ada Allah yang palsu. Bila mereka jadikan kalimah Allah hanya sebagai sebutan umuman, kira boleh membawa maksud ada Allah yang benar, ada Allah yang palsu. Patutnya yang betul ada ilah yang palsu, ada sembahan yang palsu. Ada ilah yang betul, ada ilah yang benar, sembahan yang benar. Bukan ada Allah yang betul, ada Allah yang palsu. Apa tu? Ketiga, sepatutnya perkataan beberapa Allah dalam ayat ini digantikan dengan kalimah beberapa ilah-ilah ataupun beberapa ilah, sembahan-sembahan, seperti dalam versi berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab pada ayat ni, ayat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40 ni disebutkan dalam bahasa Arab disebutkan alihah. Kiongkong. Alihah. Dalam bahasa Arab sembahan-sembahan. Bible bahasa Arab tidak menggunakan kalimah Allah pada ayat ini. Pada ayat ni kita baca Kisah Para Rasul ni. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40. Edisi bahasa Arab dia pun tak sebut perkataan Allah. Tapi dia guna alihah. Sembahan-sembahan. Kita baca balik. Bible bahasa Arab tidak menggunakan kalimah Allah pada ayat ini. Ini menunjukkan bahawa orang Kristian Arab menggunakan kalimah Allah pada tempat yang betul. Kita pasal penggunaan orang Arab guna kalimah Allah ni, Kristian Arab pun guna kalimah Allah ni, kita akan cakap. Kita akan sebut pasal tu. Okey, bandingkan dengan terjemahan Alkitab versi ILT, Indonesia Literal Translation. Kita bandingkan dengan kitab ni. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40. Okay.
Kisah para Rasul pasal 7 ayat nombor 40. Dengan berkata kepada Harun, buatkanlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Buatkanlah bagi kami ilah-ilah, bukan buatkanlah kepada kami beberapa Allah macam ni. Lembaga Alkitab Indonesia buat dalam sebut buatkanlah kepada kami beberapa Allah. Dahlah beberapa Allah. Allah tu pula guna A yang berhuruf kecil. Kecil. Guna A huruf kecil. Okey. Contoh nombor 4 lah. Poin nombor 4. Dan satu lagi, contoh penyalahgunaan atau yang lebih tepatnya penyelewengan penggunaan kalimah Allah yang dilakukan dalam penerjemahan Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia LAI adalah pada kitab penyanyi lama juga, kitab Keluaran pasal ke-20 ayat ke-3. Jangan membuat pasal 20 ayat ke-3. Okay. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bermakna apa? Apa lain dan habang itu? Allah ni ada, Allah banyak Allah. Dahlah Allah ni pun dia pun huruf kecil. Dia pun kata pula jangan ada padamu Allah lain. Berarti Allah ada Allah orang Islam, ada Allah orang Kristian, Allah orang Buddha, Allah orang Yahudi. Tapi jangan ayat kitab ni kata, Bible ni kata jangan ada Allah lain. Faham ni mudah untuk dipahami. Jika Lembaga Alkitab Indonesia LAI ni masih tetap mahu menggunakan kalimah Allah, ayat ini saya guna nama ingat saya buat ni. Jika Lembaga Alkitab Indonesia masih tetap mahu menggunakan kalimah Allah, ayat ini seharusnya berbunyi. Kalau mereka nak guna juga kalimah Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia, Melayu Indonesia ni, ayat ni sepatutnya berbunyi. Ayat Keluaran tadi ni, Keluaran pasal 20 ayat nombor 3, sepatutnya berbunyi jangan ada padamu Tuhan lain di hadapan Allah. Kalau mereka nak guna kalimah Allah boleh, tapi guna cara yang betul. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapan Allah. Ataupun yang lebih tepatnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, tanpa menyebutkan kalimah Allah. Kalau nak guna, kalau yang lebih baik jangan gunakan kalimah Allah, gunakan kalimah ilah. Sebagaimana Alkitab ni, ILT. Kita tengok apa dia yang ILT buat. Dalam kitab Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat nombor 3 kot. Ayat nombor 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Baru betul. Bukan jangan ada padamu Allah lain, tapi ilah. Okey. Contoh kelima, contoh terakhir Rasa pendek aku video ni. Nak bagi penerangan bab kalimah Allah ni. Contoh kelima. Contoh terakhir ni lebih biadab lagi. Contoh yang lah ni memang biadab ni. Yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Lebih biadab itu. Iaitu pada perjanjian lama, kitab perjanjian lama, satu Tawarikh satu Tawarikh ayat pasal 16 ayat ke-26. Okey. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Cukup banyak. Dah daripada segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Allah tu guna huruf kecil juga. Tetap huruf kecil juga.
Ni biadab, memang biadab. Ayat ni saya cukup saya pantang kalau orang sebut ucapan memang sebut depan kita memang jadi. Segala Allah bangsa lain ada pahala. Allah bangsa lain Allah apa lagi? Allah orang Islam ya Tuhan dia Allah pun. Walaupun ni kita Indonesia kan, walaupun tak mesti ada orang yang sokong akan kata tu kat Indonesia yang kita nak kalau apa, tak kita akan sebut siapa kita kali walaupun dia negara sana, bukan negara kita, negara jiran kita. Sebab kita baca lah ya. Satu Tawarikh pasal 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nampak? Sepatutnya ayat ni. Sebab segala ilah ataupun segala sembahan bangsa adalah berhala. Tu baru betul kan nak guna tu. Jangan guna apa ni Allah. Sedangkan ayat ini seharusnya diterjemahkan sebagaimana terjemahan versi ILT, Indonesian Literal Translation. Satu Tawarikh pasal 16 ayat ke-26. Terjemahan ni betul. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ni betul. Yang dia guna sebut apa? Ilah. Dia tak guna Allah. Dia tak gunakan Allah yang berhuruf kecil. Yang huruf kecil dia tak guna. Dia guna perkataan ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Maha. Saya ingat saya buat pelik lepas tu. Okey. Dalam hal ini, Lembaga Alkitab Indonesia LAI bukan sekadar menyalahgunakan kalimah Allah, malah menggunakan pada tempat yang menghilangkan kesucian kalimah Allah, iaitu menyamakan Allah Tuhan orang Islam sebagai berhala. Bukan sebagai berhala, kira menyamakan Tuhan orang Islam ni Allah sebagai berhala dengan berhala-berhala. Dia persamakan Allah dengan berhala-berhala. Nak terjemah apa? Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Kalau orang nak sokong lagi penggunaan kalimah Allah, macam orang tak kisah lagi asal tak ada apa kan. Biar mereka nak guna, itu masalah mereka. Kalau ada orang kata lagu tulis, saya tak tahu kata apa. Kalau orang yang ada sedikit iman dalam hati, mereka akan marah. Okey, maka dalam hal ini Lembaga Alkitab Indonesia bukan sekadar kita dah baca dah. Bukan sekadar menyalahgunakan kalimah Allah, malah menggunakan pada tempat yang menghilangkan kesucian kalimah Allah, bahkan menghinakan kalimah Allah itu sendiri, iaitu menyamakan Allah, iaitu Tuhan bagi umat Islam, dengan berhala-berhala. Okay, kita baca. Jadi, apa sebenarnya yang dimahukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Apa yang sebenarnya yang dimahu? Jadi, apa sebenarnya yang dimahukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan penterjemahan mereka? Apa yang dimahu dengan terjemahan mereka ni? Ini tidak lain adalah penghinaan terhadap Allah yang merupakan Tuhan bagi seluruh umat Islam di dunia, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Dalam hal ini, terjemahan versi Indonesian Literal Translation ILT lebih tepat dan kelihatan agak jujur berbanding terjemahan versi Lembaga Alkitab Indonesia yang kelihatan jelas bertujuan menyelewengkan akidah orang yang membaca Bible atau Alkitab, khususnya saudara-saudara Muslim kita di Indonesia, sekaligus menghina Tuhannya umat Islam. Jika Lembaga Alkitab Indonesia tidak tahu bagaimana cara menggunakan kalimah Allah pada tempat yang betul secara berdisiplin, elok saja dibuang terus kalimah Allah daripada kitab yang berbahasa Melayu. Kalau kita tak tahu nak guna kalimah Allah dengan cara yang betul, pada tempat yang betul, secara berdisiplin, elok dia buang saja kalimah Allah dalam Bible. Khususnya kita ni, kalau mereka tak guna, patutnya buang tu.
sebagaimana Holy Bible, kitab orang Anglian, sebagaimana Holy Bible yang berbahasa English langsung tidak menggunakan kalimah Allah. Tenang, tak nak guna sangat kalimah Allah, tak nak buang tu. Orang Kristian kat dekat belah Eropah, tak ada kalimah Allah, tak ada apa, tak ada masalah apa. Dalam Holy Bible apa, tak kira versi King James ke, New King James Version ke, RSB ke, Revised Standard Version ke, apa ke, mereka tak guna kalimah Allah, boleh juga. Kenapa yang kat Malaysia nak guna kalimah Allah, sedangkan orang Melayu sebelum Islam orang Melayu tak kenal kalimah Allah. Boleh nama lain, nama Tuhan ke, nama Tuhan orang Melayu dulu nama apa? Sang Dewata Mulia Raya ke, terjemahlah Tuhan Sang Dewata Mulia Raya. Kenapa nak buat nama Allah? Sedangkan sebelum Islam sampai dekat tanah Nusantara ni, orang Melayu tak kenal apa Allah. Yang mereka kenal apa? Tuhan, Sang Dewata Mulia Raya. Jadi pakailah nama tu. Kenapa nak pakai kalimah Allah kan? Jelas-jelas kalimah Allah main ke tanah Melayu ni main melalui orang Islam, orang Arab. Okay. Jika orang Kristian Melayu dan orang Muslim yang menyokong mereka, kalau orang Kristian Melayu, Indonesia ke, Kristian Malaysia ke, dan orang Muslim, orang Islam yang sokong penggunaan kalimah Allah ni, berhujah bahawa orang Yahudi dan orang Kristian di Timur Tengah juga menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan mereka. Okay. Dan Injil dalam tanda kutip, bukan Injil, maksud saya ni Injil yang terus dipasukan. Dan Injil atau Bible Perjanjian Baru yang berbahasa Arab juga menggunakan kalimah Allah. Okay, kalau orang nak kalau orang Kristian Melayu ataupun orang Islam yang sokong penggunaan kalimah Allah ni, mereka bagi hujah dekat Arab pun, orang Arab pun guna kalimah Allah sebelum Islam orang Arab dah kenal dah kalimah Allah ni. Dan Bible mereka, Perjanjian baru mereka, Bible guna kalimah Allah juga, tak ada masalah apa pun, boleh je, elok lah, tak bergaduh apa pun. Kalau mereka bagi alasan ni, maka kita katakan memang benar mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, dan memang benar orang Arab yang beragama Kristian juga menggunakan kalimah Allah di dalam Injil ataupun Bible Perjanjian Baru yang berbahasa Arab. Tetapi orang Kristian Arab menggunakan kalimah Allah mengikut disiplin, iaitu mereka menggunakan kalimah Allah sebagai nama peribadi bagi Tuhan, bukan sebagai sebutan umum. Orang Arab Kristian, ya betul, kita setuju, memang betul dekat Arab sebelum Islam mereka dah guna kalimah Allah dalam kitab Perjanjian Lama mereka, Perjanjian Baru mereka pun dah guna kalimah Allah. Orang Yahudi pun dah guna orang Yahudi Arab, orang Yahudi Kristian, orang Yahudi sikit lagi, tak banyak lah. Orang Yahudi Arab, orang Kristian Arab pun dah guna kalimah Allah ni. Kita kata betul memang mereka guna, tapi mereka gunakan secara berdisiplin. Mereka gunakan sebagai nama peribadi bagi Tuhan, bukan sebagai sebutan umum macam mana yang Alkitab ni guna tadi. Okey. Dan mereka hanya menjadikan kalimah al-ilah yang disembah atau persembahan, mereka jadikan kalimah ilah sebagai sebutan umum. Dan memang benar ilah atau persembahan tu itu banyak, kerana semua yang disembah disebut sebagai ilah, sama ada ilah yang hak, yang benar, iaitu Allah, ataupun ilah yang batil, iaitu semua yang disembah selain Allah. Adapun Allah adalah hak secara mutlak, tak ada Allah yang batil, tak ada Allah yang salah. Tidak sebagaimana Alkitab berbahasa Melayu, khususnya Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia, yang secara tidak berdisiplin menggunakan kalimah Allah sebagai sebutan umum yang membawa maksud Allah itu banyak. Ada Allah yang benar, ada Allah yang hak, ada Allah yang batil, Allah yang palsu. Bahkan menggunakan A yang berhuruf kecil untuk kalimah Allah. Ini adalah penyelewengan yang jelas terhadap kalimah Allah yang merupakan nama peribadi bagi Tuhan umat Islam. Okey. Jika begini sikap mereka terhadap kalimah Allah, jika macam ni sikap mereka terhadap kalimah Allah, adakah kita sebagai orang Islam menyangka mereka akan rasa bersalah untuk membawa masuk kalimah Allah ni ke tempat kotor seperti tandas? Kalau macam ni
tingkat mereka terhadap kalimah Allah. Ada kita nak sangka, ada kita nak harap bagi mereka. Dari mereka daripada mereka nak masuk tanah, mereka tak bawa kalimah Allah, mereka tak bawa tempat kotong. Ada kita nak sangka begitu. Adakah itu yang kita harapkan? Takkan dia. Kalau macam ni dia sikap mereka terhadap kalimah Allah, memang takkan. Jika begini sikap mereka terhadap kalimah Allah, adakah kita menyangka mereka akan rasa bersalah untuk membawa masuk kalimah Allah ini ke tempat-tempat kotor seperti tandas, sebagaimana umat Islam rasa bersalah untuk membawa kalimah Allah ini ke tempat-tempat kotor seperti tandas. Orang Islam, walaupun kalimah Allah tuan bukan dalam bahasa Arab, bukan tertulis alif lam ha, walaupun tertulis dalam bahasa Melayu ALLAH, orang Islam nak masuk tandas, nak bawa tu rasa bersalah. Tapi kalau orang Kristian guna dalam Bible mereka rasa bersalah nak bawa. Mereka tak rasa bersalah untuk bawa tandas ke nak bawa pergi mana. Mereka tak rasa bersalah sebab bukan nama yang suci bagi mereka, hanya sebutan umum saja. Bahkan sama kan Allah dengan berhala. Okey, nota. Antara penyelewengan dalam penterjemahan Bible atau Alkitab ni, sama ada penyelewengan berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah atau penyelewengan berkaitan dengan nama orang atau nama tempat, terutama apabila berkaitan dengan berita atau nubuat tentang kedatangan Rasul terakhir, akan dibincangkan pada siri yang bertajuk penyelewengan. Mereka ada banyak, bukan sekadar penyelewengan penggunaan kalimah Allah saja. Mereka ada penyelewengan tentang mereka terjemah nama orang, nama tempat. Bab ini kita akan bincang pada siri tentang nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam Bible. Okey. Nota bicara antara penyelewengan dalam penterjemahan Bible ataupun Alkitab, sama ada penyelewengan berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah berkaitan dengan nama orang atau nama tempat, terutama apabila berkaitan dengan berita ataupun nubuat kedatangan Rasul terakhir, akan dibincangkan pada siri yang bertajuk membongkar ramalan ataupun membongkar nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat dan Injil. Patutnya siri ni membongkar nubuat Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Saya nak buat video kali ni tapi dah jadi isu. Saya postpone pasal kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Bible, kitab Taurat dan Injil tu kita akan bincang pada siri akan datang. Dan ni kita kira pasal kalimah Allah tu. Dah jadi isu kan. Penutup lah. Sikit bagi cukup sejam sampai ke berapa. Panjang-panjang orang tak nak tengok video saya dah sampai 3 jam. Tak tahu orang tengok tak. 40 minit orang tak tengok. Tak apa. Yang ni penting. Hak ni memang kena tengok, memang penting. Penutup. Kalau orang Nasrani ataupun Kristian yang berbangsa Arab menggunakan kalimah Allah di dalam Injil dalam tanda kutip bukan Injil yang betul. Kira penyanyian baru lah. Arab sebut Injil tak apa ya. Arab panggil Ahdul Jadid. Kalau tak penyanyian lama dia sebut Ahdul Qadim untuk orang Yahudi kan. Kalau penyanyian baru Ahdul Jadid, penyanyian baru. Okay, kalau orang Nasrani ataupun orang Kristian yang berbahasa Arab menggunakan kalimah Allah di dalam Injil ataupun dalam Bible berbahasa Arab, masih wajar untuk diterima kerana itu adalah bahasa ibunda mereka. Kalau orang Kristian Arab ataupun orang Yahudi Arab, sebab ada orang Yahudi yang bahasa Arab macam zaman Nabi kan kat Madinah, ada juga orang Yahudi cakap Arab. Kalau zaman tu dia pun nak gunakan kalimah Allah, tak salah, bukan? Tak salah, sebab tu bangsa ibunda mereka, memang bahasa mereka. Sebab kenapa? Tapi ni Melayu ni, mereka tak kenal kalimah Allah. Mereka hanya kenal kalimah Allah selepas Islam masuk ke Nusantara. Tetapi bagi orang Melayu di Nusantara ini, agama Kristian sampai kepada mereka melalui penjajah Barat, melalui orang Eropah, melalui penjajah Barat, maka mereka lebih biasa dengan sebutan God, Tuhan. Adapun kalimah Allah sangat asing dan ganjil sekali bagi mereka, kerana kalimah Allah hanya biasa digunakan oleh umat Islam. Orang Kristian kat Malaysia, kat Indonesia ke, dekat Malaysia ke, Sabah Sarawak ke, Islam sampai kepada mereka melalui penjajah Barat, melalui orang-orang Eropah,
Macam kat kita ada kita berjajah kita Portugis, ada lagi British, macam Indonesia, Belanda. Semua tu orang, bukan orang Arab, orang Eropah. Kita orang Eropah. orang Eropah ni, orang barat ni, dia tak kenal kalimah Allah. Dia apa kenal? Dia sebutan God, Tuhan. Adapun kalimah Allah sangat asing dan ganjil sekali bagi mereka. Memang ganjil, kalimah Allah ganjil bagi mereka. Kerana kalimah Allah hanya biasa digunakan oleh umat Islam. Okey. Jika orang Melayu di Nusantara menerima agama Kristian melalui orang Arab, kalau orang Melayu Nusantara dapat terima agama Kristian ni melalui orang Kristian Arab atau melalui orang Arab Kristian, maka ada kewajaran untuk mereka menggunakan kalimah Allah kerana ada pengaruh Arab pada mereka. Kita macam orang Nusantara ni, orang Sabah ke Sarawak ke orang Indonesia ke, mereka sampai agama Kristian, agama Kristian sampai dekat mereka melalui orang Arab, maka wajarlah sikit, adalah logik sikit pasal mereka nak guna kalimah Allah kan, sebab ada pengaruh Arab kat mereka. Tapi bukan orang Arab yang bawa main Kristian kat mereka. Sebab tu ada misi mereka, misi mereka apa? Tengok macam apa yang terjadi dekat Alkitab Indonesia. Ni kan mereka dah berjaya lah kan? Kan mereka berjaya lah kan? Macam lain. Jika orang Melayu di Nusantara menerima agama Kristian melalui orang Kristian Arab, maka ada kewajaran untuk mereka menggunakan kalimah Allah kerana ada pengaruh Arab pada mereka. Tetapi agama Kristian sampai kepada mereka melalui penjajah Barat yang tidak pernah mengenal kalimah Allah. Okay. Kalau kalimah Allah ni memang wujud dalam manuskrip asal. Kalau kalimah Allah memang wujud dalam manuskrip asal early manuskrip. Kalau kalimah Allah ini memang wujud dalam manuskrip asal mereka, sudah tentu orang Kristian Barat yang yang membawa masuk agama Kristian ini ke Nusantara lebih awal menggunakannya berbanding orang Melayu Kristian di Nusantara. Kalau kalimah Allah ni ada dalam manuskrip awal-awal tak kira dalam bahasa apa kan, kira ada kalimah Allah, bahasa Arab tak boleh. Bahasa Arab bukan bahasa kita asal, bahasa terjemahan. Tak kira kan, sebab mereka ada khilaf kan. Kita Injil mereka ada penyanyi baru ni ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Aramaik ke, bahasa Yunani ke, bahasa Ibrani ke. Patutnya perbezaan mereka sama juga macam orang Yahudi. Mereka sepakat teks mereka kan, kira manuskrip mereka, Taurat mereka ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi mereka ada juga dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik. Mereka sebut Targum. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama Taurat, Perjanjian Lama, kalau dalam bahasa Aramaik dia sebut sebagai manuskrip tu, nama manuskrip tu Targum. Dia ada pula Targum Enkolos, Targum Jonathan apa tu. Okey, kalau Perjanjian Taurat, kalau Taurat tu dalam manuskrip yang berbahasa Yunani dia sebut sebagai Septuaginta. Dalam bahasa Ibrani dia sebut sebagai Mesora. Dalam orang Kristian dia pada juga dalam manuskrip orang Kristian yang berbahasa Suryani, dia nama manuskrip tu dia sebut Tek Peshitta. Manuskrip nama manuskrip tu Peshitta. Depa ada juga dalam bahasa Latin. Depa sebut nama manuskrip tu Vulgata. Okey, kalau lah apa saya nak sebut ni? Kalau lah kalimah Allah ni wujud dalam manuskrip awal depa, tak kira dalam bahasa apa, Latin ke, bahasa Suryani ke, ada bahasa Yunani ke, sudah tentu orang Eropah, orang Barat yang bawa masuk Islam ke Nusantara ni kan, sudah lama guna kalimah Allah. Kalau betul kalimah Allah ada dalam manuskrip depa, orang Barat yang bawa agama Kristian ke Nusantara sudah lama guna berbanding orang Melayu kat Nusantara. Tapi daripada orang Kristian tak guna, orang Barat tak guna, orang Eropah tak guna. Pasal tak ada dalam manuskrip apa kalimah Allah. Tak ada kalimah Allah dalam manuskrip. Kalau mereka tak ada dalam manuskrip bahasa Arab bukan manuskrip asal, itu terjemahan. Semua orang Kristian ke, orang Yahudi ke, orang Islam ke sepakat Injil bukan diturunkan dalam bahasa Arab, Taurat bukan diturunkan dalam bahasa Arab,
dan orang Islam sepakat ijma' Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kita tak ada khilaf. Jadi orang Kristian daripada khilaf dalam bahasa apa Injil turun, yang baru turun dalam bahasa Aramaik ke, dalam bahasa Ibrani ke, bahasa Yunani ke. Orang Yahudi depa tak ada khilaf. Memang depa kata teks depa ada manuskrip depa tulis Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Tapi yang dalam bahasa Aramaik tu hanyalah terjemahan. Dalam bahasa Yunani tu hanyalah terjemahan. Sama juga macam kita Al-Quran. Kita semua ijma' sepakat umat Islam dari dulu sampai sekarang, tak kira di pelosok dunia, semua sepakat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa lain tu hanyalah terjemahan. Macam Al-Quran dalam bahasa Melayu kan, tu hanyalah terjemahan. Al-Quran dalam bahasa Yunani hanyalah terjemahan. Al-Quran dalam bahasa Latin terjemahan. Dalam bahasa Inggeris terjemahan. Al-Quran dalam bahasa Ibrani terjemahan. Yang betul-betul Al-Quran hanyalah bahasa Arab. Al-Quran ada. Orang Islam seluruh dunia sepakat, tak ada khilaf. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Arabiyyun Mubin, Arab yang jelas. Tapi kalau orang Kristian, mereka ada khilaf. Apa bahasanya? Apa bahasa kitab Injil? Banyak ada macam orang Kristian Yunani, orang Kristian Ortodok Yunani kan. Mereka kata bahasa Injil yang asal berbahasa Yunani lah. Orang Katolik, orang Kristian, orang Protestan, orang Katolik, orang Protestan mereka kata asal Injil ni dalam bahasa Yunani. Walaupun mereka tahu Nabi Isa tak cakap dalam bahasa Yunani. Tapi kalau macam orang mana Ortodok Assyria, mereka kata yang teks yang manuskrip yang asal adalah berbahasa Suryani lah. Dalam teks Peshitta, nama manuskrip tu, nama manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Suryani tu ataupun bahasa Aramaik tu disebut Peshitta. Okay, kalau orang Ortodok Assyria memang mereka kata Bible Injil ni turun dalam bahasa Suryani. Okey, pergi ke mana halarah nak cakap lain. Okey, sambung balik. Tu saya kena tulis, kalau saya tak tulis saya cakap banyak. Okey, saya ulang balik. Kalau kalimah Allah ini memang wujud dalam manuskrip asal, alien manuskrip. Kalau memang nama Allah memang wujud dalam manuskrip asal apa, sudah tentu orang Kristian Barat yang membawa masuk agama Kristian ke Nusantara lebih awal menggunakannya berbanding orang Melayu Kristian. Saya ulang ni kali ni pasal penting. Kena dengar ada logik dekat ni. Lebih awal menggunakannya berbanding orang Barat, lebih awal menggunakan kalimah Allah ni berbanding orang Melayu Kristian di Nusantara, kerana agama Kristian sampai ke Nusantara melalui mereka. Tetapi di dalam Holy Bible yang berbahasa English, Injil nak sebut Injil nampak macam baik sangat, dia sebut Bible. Tetapi di dalam Holy Bible yang berbahasa English tidak wujud kalimah Allah. Mereka hanya mengenal kalimah God ataupun Lord. Mereka hanya kenal kata God, G-O-D ataupun L-O-R-D. Bahkan bagi orang Kristian di Barat, orang Eropah, kalimah Allah ini adalah hak milik orang Islam. Bagi mereka, orang Eropah, orang Barat ni, orang putih lah kita kata, orang putih ni, bagi mereka kalimah Allah ni memang hak milik orang Islam. Dalam manuskrip asal yang ada pada mereka hanya muncul kata dalam manuskrip Peshitta. Peshitta ni Perjanjian Baru yang berbahasa Suryani ataupun Aramaik. Dalam manuskrip asal yang ada pada mereka hanya muncul kata Alaha. Ingat, Alaha, bukan Allah. Alaha dalam bahasa Aramaik. Hanya muncul kata Theos ataupun Kurios dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Atau muncul kata Elohim ataupun Elohim ataupun Yahweh. Dalam bahasa Ibrani hanya wujud ada lagi yang saya sebut apa, tapi antaranya Elohim, Yahweh dalam bahasa Ibrani. Okey, saya baca lagi ya. Dalam manuskrip asal yang ada pada mereka hanya muncul kata Alaha dalam bahasa Aramaik, kata Theos atau Kurios dalam bahasa Yunani, atau kata Elohim ataupun Yahweh dalam bahasa Ibrani, Hebrew.
untuk merujuk kepada Tuhan. Hanya muncul kalimah ni. Tidak muncul kalimah Allah. Yunani ke, dalam manuskrip Ibrani ke, manuskrip lagi Suryani ke, Aramaik ke, hanya muncul dan tidak muncul kata Allah. Sebagaimana Alkitab versi literal. Sebagaimana Alkitab versi Indonesia Literal Translation ALT ni yang menerjemahkan Alkitab mendekati makna harfiah, makna literal. Tidak muncul kalimah Allah di dalamnya. Tak ada muncul kalimah Allah ni. Sebab apa tak muncul? Sebab mereka memang mereka tujuan mereka nak menterjemahkan untuk nak buat terjemahan yang mendekati makna harfiah, makna yang literal. Yang muncul hanyalah kalimah Elohim ataupun Yahweh untuk menunjukkan. Yang muncul dalam ni hanyalah kalimah Elohim ataupun Yahweh. Bahkan orang Yahudi sangat menyucikan nama Tuhan. Orang Yahudi kan, mereka menyucikan nama Tuhan. Nama Tuhan apa? Kalimah Yahweh. Macam Yod, He, Waf, He. Dalam bahasa yang huruf bahasa Ibrani ya, dia ada Yod, He, Waf, He. Kalau orang Yahudi, mereka tak bagi vokal, mereka tak bagi bunyi. Sebab dia bagi mereka kan, huruf ni hanyalah orang panggil keramat nama Tuhan ni, suci, tak boleh nak sebut. Kalau orang Yahudi, mereka tak sebut Yahweh. Yang terjemuh Yahweh ni hanyalah orang Kristian. Tanya Yahudi, apa nama Tuhan? Mereka tak sebut Yahweh. Mereka tak wani sebut Yahweh. Sebab nama Yahweh tu, huruf Yod, He, Waf, He tu selalu agung, selalu mulia bagi mereka. Mereka tak kira mengira 4 huruf suci. Yod, He, Waf, He. Bahkan orang Yahudi sangat menyucikan nama Tuhan mereka. Kalimah Yod, He, Waf, He, ataupun yang orang Kristian terjemah sebagai Yahweh kan. Kalimah itu Yahweh tu yang merupakan tetragramatan. Okey, kita cek kat Google. Tetragramatan, gramatan. Apa dia tetragramatan? Gramatan. Dia ni 4 angka suci ni. Nama Tuhan yang tak wani sebut. Boleh cek lah, boleh cari apa dia tetragramatan ni. Tetragrammaton. Tetragrammaton. Boleh tengok dalam Google ke, nak tahu dah. Nak tahu macam mana orang Yahudi mereka sucikan nama Tuhan, mereka tak wani sebut. Saya ulang lagi ya. Bahkan orang Yahudi sangat menyucikan nama Tuhan mereka. Kalimah Yod, He, Waf, He ataupun Yahweh yang merupakan tetragrammaton ini, mereka tidak berani untuk menyebutnya atau membunyikannya. Maka orang Yahudi menggantikan kalimah Yod, He, Waf, He ni ataupun Yahweh ni, yang orang kata sebut Yahweh ni, mereka gantikan dengan sebutan Adonai. dalam kitab bahasa Ibrani ya, orang Yahudi mereka tak wani sebut Yahweh. Dia bergantikan kalimah Yahweh tu, Yod, He, Waf, He, 4 huruf tu, dia berganti dengan sebutan Adonai. Bila jumpa je perkataan Yod, He, Waf, He ataupun Yahweh tu, dia akan sebut Adonai. Sebab dia tak wani sebut. Sebab dia pun mengagungkan kalimah Allah. Tapi kalau macam Alkitab Indonesia yang terjemah je, apa sucikan kalimah Allah, menghinakan kalimah Allah, dia tak kisah pun nak tak tempat suci apa, dia nak tak tempat kotor apa, dia tak kisah. Sedangkan orang Yahudi dengan orang Islam, dia mengagungkan nama Tuhan. Okey, mereka orang Yahudi menggantikan kalimah Yod, He, Waf, He Yahweh ni dengan sebutan Adonai. Bahkan kata Alef, Lamed, He dalam tanah, dalam dunia lama, bahkan kalimah Alef, Lamed, He dalam tanah, dalam dunia lama Taurat orang Yahudi yang berbahasa Arab, mereka tidak berani menyebutnya atau membunyikannya. Tetapi mereka menggantikan kalimah Alef, Lamed, He ini dengan sebutan Adonai. Walaupun dalam nama Tuhan yang sudah diterjemahkan dalam Taurat yang berbahasa Arab, tapi huruf Ibrani, dia macam tulisan Jawi ya. Kita bahasa Melayu tapi huruf Arab. Mereka pun ada juga, kalau mereka terjemahkan Taurat tu, terjemah ke dalam bahasa Arab, kalimah Yod, He, Waf, He Yahweh tu jadi Alef, Lamed, He. Mereka tak wani sebut juga, mereka tak wani membunyikan. Jadi dia berganti dengan Adonai. Jumpa aja huruf dalam kitab Taurat bahasa Arab, jumpa aja huruf perkataan Alef, Lamed, He, sebut Adonai.
ataupun Adonai. Orang tak Adonai tapi Adonai. Okey. Antara 7 sebutan untuk merujuk kepada Tuhan. Okey, antara dalam Yahudi ni pun banyak kata-kata untuk merujuk kepada Tuhan, bukan nama Tuhan, tapi perkataan untuk merujuk kepada nama Tuhan. Antaranya ada 7 perkataan, 7 sebutan. Kita tengok ni. Dia ada antara sebutan yang merujuk kepada Tuhan orang Yahudi, dia ada Eloah, itu Elohim, Yod He Waf He, ataupun yang orang Kristian terjemah sebagai Yahweh tu ada Eloah, Elohim, Yod He Waf He ataupun Yahweh, Adonai, El Shaddai, Tewaot, satu lagi Ehyeh, Ashir, Ehyeh. 7 antara 7 sebutan yang dalam bahasa Yahudi untuk merujuk kepada Tuhan. Kita tengok. Okey. Dalam buku ni kalimah Allah untuk siapa menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan sejarah agama-agama besar dunia. Boleh baca bagi juga boleh. Kalimah Allah untuk siapa? Okey, dalam muka surat 162. Okey, saya baca. Antara sebutan Tuhan dalam bahasa Ibrani, 7 nama digunakan dengan sangat berhati-hati. Orang Yahudi gunakan nama Tuhan ni sangat berhati-hati. 7 nama digunakan dengan sangat berhati-hati oleh mereka, terutama oleh para penulis Kristian. Berikut merupakan nama-nama Tuhan yang digunakan oleh mereka. Pertama yang saya sebut tadi, Eloah, Elohim, Adonai, Yod He Waf He ataupun Yahweh tu, El Shaddai, Tewaot, Ehyeh, Ashir, Ehyeh. 7. Eloah, Elohim, Adonai, Ehyeh, Yahweh, El Shaddai, Tewaot. Tak muncul kalimah Allah. Tak muncul kalimah Allah lah. Justru atas alasan apakah orang Kristian hendak menggunakan kalimah Allah? Alasan apa? Dalam manuskrip apa tak muncul kata Allah, tak muncul. Justru atas alasan apakah orang Kristian hendak menggunakan kalimah Allah di dalam Alkitab ataupun Bible berbahasa Melayu. Adakah kita sebagai umat Islam menyangka mereka tidak ada misi tersembunyi untuk menggunakan, kalau kita orang Islam dan orang yang sokong penggunaan kalimah Allah ni, adakah kita sangka orang bukan Islam ni yang nak guna kalimah Allah ni tak ada misi apa-apa, tak ada agenda apa-apa? Sangka tu. Tak tahu kalau ada orang harap anggap macam tu, saya tak tahu. Betapa teruk dihina kalimah Allah tadi yang kita baca tadi. Itu saya bagi contoh 5 baru, ada banyak lagi. Bagi contoh 5. Itu saya bagi contoh dalam bahasa Indonesia, lembaga Alkitab, versi lembaga Alkitab Malaysia. Dalam yang Malaysia pada antara penyalahgunaan kalimah Allah yang Alkitab Malaysia, Berita Baik ni versi Borneo. Ada juga. Saya cakap biasa ni yang antara penyelewengan yang penyalahgunaan kalimah Allah dalam ayat Matius pasal 26 ayat 47 tak. Matius pasal 27 ayat 46. Kita tengok dapat terjemah apa. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Yang ni kesalahan ni Alkitab versi Borneo pun buat kesalahan yang sama. Alkitab versi BM Berita Baik bahasa Malaysia pun buat kesalahan yang sama juga. Pada ayat Matius pasal 27 ayat 46 disebutkan kira ini dalam bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabaqtani. Dia tulis lagi sambungan, artinya
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku. Kenapa kau guna Allahku? Itu cakap lah. Ni Alkitab bahasa Malaysia. Sama juga. Matius pasal 27 ayat 46. Disebutkan 46. Pada pukul 3 petang, Yesus berseru dengan suara yang lantang, Eli, Eli, lama sabaqtani, yang bererti, Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di bahasa Melayu Malaysia. Dan Alkitab Borneo. Matius pasal 27 ayat 46. Disebutkan kira-kira jam ke-9, Yesus berseru dengan suara yang lantang, Eli, Eli, lama sabaqtani, yang maksudnya, Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kenapa dia bersebut Ya Allahku, Sepatutnya apa ini? Sepatutnya bagaimana terjemahan ni? Ini betul. Kita sebut tadi Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam ke-9, Yeshua, dia guna Yeshua untuk Nabi Isa ataupun Yesus, dia sebut Yeshua. Dan kira-kira jam ke-9, Yeshua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli, Eli, lama sabaqtani, yang artinya, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dah lagu ni. Kalau bahasa Arab dah jadi Ilahi, limadha taraktani. Kalau bahasa yang kita baca Eli, lama sabaqtani itu bahasa Aramaik, bahasa Suryani kan. Kalau bahasa Arab dia jadi Ilahi, limadha taraktani. Ilahi, orang Arab terjemah sebagai ilahi. Dia pun tak guna kalimah Allah kat ni. Dia pun tak sebut Allahi, limadha taraktani. Dia tak sebut itu. Dia sebut ilahi. Kalau kita benarkan mereka guna Allahku, berarti apa? Berarti ada Allah dia, ada Allah kita, ada Allah mereka. Nampak? Kalau kita benarkan penggunaan Allahku dalam ketiga-tiga ni, sama ada dalam Alkitab BM ke, Alkitab bahasa Indonesia ke, lembaga Alkitab ke, Alkitab Versi Borneo ke, kalau kita benarkan daripada guna perkataan Allahku, patutnya berarti ada banyak Allah. Berarti ada Allah dia, Allah kita, Allah mereka, Allah kamu, Allah aku. Mana ada lagi tu? Dan lebih kurang ni untuk Allah orang Hindu, nama apa? Nama Brahman. Allah orang Buddha, nama Gautama. Itu bukan Tuhan apa. Allah orang Buddha apa dia? Gautama Buddha. Allah orang Yahudi, Yahweh. Allah orang Islam, Allah. Jadi itu. Mana betul tu? Sepatutnya ilah. Tuhanku ataupun ilahku. Dalam ayat ni Matius pasal 27, 46, semua kita buat kesalahan. Sepatutnya ada terjemahkan Tuhanku ataupun ilahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bukan Allahku, ya Allahku. Ini betul. ILT ni yang literal, Indonesia Literal Translation. Depa terjemah Elohimku. Tak salah. Depa nak guna bahasa lain kot suka. Tapi kalau Allah, kita hati-hati guna. Kita sambung balik. Jika orang Kristian dan orang Muslim yang menyokong penggunaan kalimah Allah di dalam Alkitab atau Bible bahasa Melayu ini berkata, kalau mereka kata, kalau orang Kristian Melayu kata, kalau orang Islam yang sokong penggunaan kalimah Allah ni kata, perkara ini berlaku pada Alkitab versi Indonesia dan berlaku di negara Indonesia, bukan berlaku di Malaysia. Kalau mereka kata macam tuan, kita tanyakan kepada mereka, adakah kita hendak biarkan perkara ini telah berlaku di negara kita dulu baru kita nak bersuara? Yang tanya depa kata dia, ia negara Indonesia. Jadi dalam Bible Indonesia, bukan Bible Malaysia.
Katanya kan nak tunggu jadi menyangka Indonesia tu. Kan nak biar jadi macam ni Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia tu baru kita nak besar. Tak guna lah tu. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada merawat? Sebelum jadi, tapi dah baiklah dah mereka izin dah gunakan kalimah Allah. Tak boleh buat apa. Kita hanya boleh terangkan lah. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada merawat? Macam Indonesia, mereka nak merawat tapi dah susah. Daripada bagi dah penggunaan kalimah Allah, nak merawat susah. Dulu kita berjaya, isu ni tak ada. Saya pernah muncul tahun 2009 kot penggunaan kalimah Allah. Tapi kita menang, mereka tak boleh guna. Tapi lah ni, mereka pula menang. Semoga ada harapan baru untuk orang Islam Indonesia. Sekalipun masalah ini cuma berlaku di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Bukan berlaku di negara kita, iaitu Malaysia. Tetapi sebagai umat Islam, tidak kira yang berada di negara mana sekalipun, berhak untuk marah dan bersuara apabila berlakunya penyalahgunaan kalimah Allah yang merupakan nama bagi Tuhan umat Islam di seluruh dunia. Dari dulu hingga sekarang. Sekaligus penghinaan terhadap Tuhan umat Islam. Okey. Semoga kita umat Islam di Malaysia mengambil iktibar pengajaran atas apa yang telah berlaku di dalam Alkitab versi Indonesia di negara Indonesia. Semoga kita ambil iktibar pengajaran atas apa yang jadi. Yang saya cerita di 5 contoh tu. Apa yang aku buat terhadap kalimah Allah. Kita ambil iktibar. Ada yang sokong juga, nak sokong juga. Saya tak tahu apa. Saya bagi contoh antara 5 contoh. Bukan sekadar penyalahgunaan, penghinaan terhadap kalimah Allah. Tadi yang Allah adalah bahala Allah bersalin adalah bahala. Kita nak tunggu Malaysia dia dulu. Baru kita nak bersuara. Buat apa? Tidak mustahil perkara yang sama yang berlaku pada Alkitab versi Indonesia di negara Indonesia akan berlaku juga pada Alkitab versi Malaysia di negara Malaysia. Jika kita membenarkan penggunaan kalimah Allah di dalam Bible atau Alkitab yang berbahasa Melayu Malaysia. Okey, habis. Itu aku nak sampaikan. Saya tak dekat pun dalam buku ni pada sebut pasal pada pernah guna kalimah Allah kan dalam gerakan Kristian edisi keempat ni. Tulis dia Ghazali Basri. Kita baca apa yang tulis dia pun sama juga. Macam saya kata dia untuk apa dia pernah pakai kalimah Allah, dia pun tak pernah kenal kalimah Allah ni. Mesti ada misi. Jadi saya baca gerakan Kristian dalam buku surat buku gerakan Kristian. Buku surat 174. Keadaan sebenar. Dalam hal ini penulis ni Ghazali Basri ni, dalam hal ini penulis merumuskan isu penggunaan kalimah Allah sebagai berikut. Pertama, bagi umat yang bahasa ibundanya berbahasa Arab seperti masyarakat Arab Kristian yang mendiami Mesir, Palestin sebagai contoh, sejak berzaman lagi sudah terbiasa dengan sebutan Allah, memang ada kewajarannya. Yang saya kata tadi. Kalau orang Arab Kristian Mesir, orang Arab Kristian Palestin, kalau mereka nak guna kalimah Allah memang wajar. Sebab mereka asal bahasa ibunda mereka. Okey. Kedua, sejarah membuktikan kedatangan mubalik Kristian ke perantau Nusantara ini terdiri daripada bangsa Eropah Barat yang bahasa ibundanya bukan bahasa Arab. Sebutan Allah bagi menggantikan God the Father itu adalah sesuatu yang asing sekali. Asing bagi waktu orang Barat ni. God the Father ni nak gantikan dengan Allah sangat asing. Ketiga, warga pribumi khususnya di Sabah dan Sarawak memang sudah terbiasa dengan bahasa dan budaya barat. Justru sebutan God, atau Tuhan sebagai gantiannya adalah lebih mesra dan mudah bagi mereka. Sebaliknya, perkataan Allah adalah sesuatu yang ganjil bagi mereka. Jangan kata dia orang Melayu kan.
sebelum Islam sampai ke Nusantara Indonesia ke Sabah Sarawak, dia pun tak nak kenal kalimah Allah. Yang dia pun kenal macam saya kata tadi kan, Tuhan ataupun nama Tuhan Melayu, Sang Dewata Mula Raya. Kalimah Allah yang bagi dia asing dia siapa dia nak guna. Memang kita tahu kalimah Allah yang masuk ke digunakan di Nusantara selepas bertapaknya Islam di Nusantara. Inilah yang menimbulkan tanda tanya. Pada hemat penulis, ia dilakukan sedemikian tentulah ada sebab-sebab tersirat. Itu pendapat dia sama macam pendapat saya. Mesti ada sebab apa guna. Mesti ada pendapat tersirat. Dah kita nak tahu. Macam lepas tutup video ni, habis video ni ada benda yang saya nak habis. Saya dah lupa bayar. Kita harap untuk orang yang sokong tu, macam fikir dulu, macam fikir panjang dengan fikir pendek. Memanglah orang Melayu, orang Islam kita baik, sangka baik Rasulullah kan. Mereka nak bagi pendekatan dakwah, senang nak dakwah bila, tapi dia pun tak fikir kalau saya contoh saya nak bagi contoh. Jadi saya tengok Shopee kan. Shopee, kat buku kat Shopee guna kalimah Allah. Kira buku tajuk tu, kalau orang muda kita ingat buku tu orang Islam tulis. Tajuk dia pun memang macam tajuk buku Islam. Macam buku Islami tajuk-tajuk dah. Macam Allah di hatiku, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, dekat kepada Allah, tajuk-tajuk kan. Saya betul terkenal. Saya tengok tajuk buku tu, buku tajuk dekat buku dalam seller Indonesia punya. Tajuk dia pakai kalimah Allah, pakai nama Allah macam apa, contohnya mendekat kepada Allah ke apa ke, bersama dengan Allah kan. Buku-buku jenis tu kan saya tengok, try tengok. Cek tengok sinopsis kan, tengok. Dia tulis puji bagi Tuhan Yesus, ataupun dengan begitu besarnya kasih Tuhan Allah, dia mengutuskan anaknya ke bumi. Tulis pakai kalimah Allah, dia boleh keliru tau, boleh keliru. Terus saya tadi sebelum saya nak buat video ni, saya try check Shopee. Saya tengok dia, saya masuk dekat seller Indonesia punya, dekat kedai Indonesia kan, saya tengok kedai Kristian, tapi buku dia apa pakai kalimah Allah. Tu buku tu buku Kristian tau, tapi apa pakai kalimah Allah. Cuba bayangkan kalau ada kat Malaysia itu, kat kedai buku lah tak ada lagi lah, baru nak mula guna kalimah Allah, baru nak dibenarkan. Bayang kita pergi kedai buku, kita tengok tajuk okey, Allah di hatimu apa bersama orang, beli baca kerana begitu besarnya kasih Allah, dia mengutus anaknya. Antara tajuk yang saya nampak dia, saya try check dalam kedai Kristian kat Shopee ni, tajuk buku ni apa. Saya tulis 10 tajuk. Pertama, mendekat kepada Allah. Tajuk buku apa? Kedaulatan Allah. Ini nampak sangat ni, nombor 3 ni. Allah Tritunggal. Trinity. Tajuk keempat, berpegang kepada Allah. Tajuk macam penulis, macam tulisan orang Islam, buku orang Islam. Nombor 4, tajuk keempat, berpegang kepada Allah. Tajuk kelima, kerajaan Allah di antara kita. Tajuk buku ke-6, mendambakan Allah. Tajuk ke-7, firman Allah dan akal budi manusia. Tajuk buku ke-8, inilah Allahmu. Ke-9, tajuk ke-9, doktrin pengetahuan tentang Allah. Tajuk ke-10, Allah, hati yang dipersembahkan kepada Allah. Nampak tajuk-tajuk. Ada kita nampak macam Kristian tak? Kalau orang muda kita, macam orang yang minat novel apa, dia pun nampak ni, dia pun tak tahu ni. Dia pun ingat kalimah Allah Islam lah kot. Beli balik baca, buka. Kalau macam yang nama Kristian tak boleh. Yang saya cek dia kan, ni ada yang nama-nama penulis Kristian, tapi dia pun terjemah dalam bahasa Indonesia kan. Cuba bayangkan kalau penulis tu nama dia orang Islam macam kita, nama Islam Ahmad apa, sebab kat Indonesia dia pun ada nama macam nama Islam tapi Kristian. Bayangkan kalau penulis yang nama macam Islam, tulis buku buah tajuk hati yang dipersembahkan kepada Allah, ataupun mendekat kepada Allah, inilah Allah. Cuba bayangkan kalau di Malaysia jadi macam tu, jadi macam Indonesia ni, penulis dia nama macam Islam Ahmad Baharudin ke apa-apa ke, tak kira nama kan, nama Ahmad apa, tulis buku tajuk dia hati yang dipersembahkan kepada Allah, mendambakan Allah, kedaulatan Allah, mendekat kepada Allah, tapi penulis dia Kristian. Cuma beli, kalau orang muda kita beli buku tu baca jadi kena.
tu antara beberapa contoh. Saya mesti terkenal, saya cek tu. Tengok nama tajuk tu kan Allah. Cek bagi kenal Allah, buku Allah. Kita tak terfikir buku Kristian kan. Cek tengok belakang buku tu kan kat Shopee kita boleh cek belakang buku. Dia bagi gambar-gambar cek tu. Oh. Kita nampak sangat Tuhan Yesus tahu kata Kristian. Tu lagi kasih tengok kalau kita tak tahu. Kalau anak-anak muda kita beli buku tu. Memanglah tak ada kan. Malaysia tak ada yang Kristian tulis buku itu. Sebab baru nak mula penggunaan kalimah Allah baru dibenarkan. Cuba dah lama dah baca Indonesia. Jadi buku-buku tu lebih yang tu lah. Dah nak beli buku kat Indonesia bukan susah kan. Masuk ke Shopee semua dah. Negara mana pada. Sama Indonesia misi apa kat misi kristianisasi bahasa Puan. Berjaya lama lah. Kita Kristian dekat ustaz-ustaz mereka kat Indonesia. Mereka dah lawan lah. Cuba daripada kerajaan mereka dah mula bagi dah penggunaan kalimah Allah. Dah berapa puluh tahun dah sampai tahun ni. Jadi susah mereka nak lawan. Hanya boleh mampu beri penerangan lah. Kita ni saya nak contoh sikit lah. Yang itu ni kan saya nak buat video tu. Saya nak buat video ni yang kalimah pasal kalimah Allah ni. Saya kata saya nak buat video lah lepas tentang ketuhanan Yesus tu. Yesus siapa ketuhan sebenar menurut Yesus tu. Lepas tu video kedua berkenaan nubuat kedatangan Nabi terakhir dalam Taurat dan Injil. Dan ketiga saya nak buat tentang kitab-kitab perbandingan kitab Taurat, Injil, perbandingan tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Itu saya yang bab kitab tu. Kitab saya nak cerita pasal penyalahgunaan kalimah Allah. Dalam tu saya nak tulis tu, saya nak tulis lah berkenaan macam mana jadi kat Indonesia. Alhamdulillah negara kita tak ada macam tu. Kita kena berhati-hati supaya negara kita tak ada macam Indonesia. Kita bangga sebagai dengan kerajaan Malaysia ada yang mengharamkan penggunaan kalimah Allah. Tu jadi macam ni. Boleh apa? Tak boleh nak bangga. Kita menjadi juga. Jadi kesian dekat saudara kita kat Indonesia. Mereka macam-macam nak buat nak lawan. Kita dulu saya tak tahu siapa isu ni lama dah diam. Tiba-tiba main balik. Isu tak ada tahun 2009 ada lah. Tak tahu. Pasal apa? Kita minta video ni sampai kepada orang-orang pihak-pihak yang berwajib harap sampaikan video ni share ataupun bagi pantau antara apa dia risiko. Memang ni tak jadi dekat Malaysia lagi saya tahu. Ni baru jadi dekat Indonesia. Kali penyalahgunaan kalimah Allah ni. Dalam Bible pun guna juga. Dalam Bible bahasa Malaysia pun guna juga. Tapi dia pun tak terang-terang lah. Sebab sebelum ni kerajaan Malaysia tak izin lah. Cuba nanti kalau kerajaan Malaysia izin. Jadi kita sampai video ni saya bagi contoh 5 tu banyak ni. Bagi sampai kepada pihak yang ada kuasa lah. Boleh fikir balik ke macam mana. Kau sopi lah kena pun. Kita nak buat apa, kita boleh hampir terang lah. Sementara tak jadi kat negara kita. Nak takut dia pun nak bincang balik ke. Dia dah nak lah. Tu je kot. Lagi. Okay, harap subscribe semua channel saya nanti sebab saya supaya tak terlepas video-video saya akan datang. Saya akan nak buat siri pembongkaran ataupun pendedahan yang akan datang. Macam video yang depan saya nak buat tentang nubuat kedatangan ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil. Bab penggunaan kalimah Allah ni apa lagi saya nak sebut? Apa yang saya apa ke? Baca potong ayat Al-Quran lah. Surah penuh ayat Allah. Surah Al-Baqarah 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tadda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tadda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka, mengikuti milah mereka. Okay, satu lah saya nak abang apa, saya lupa banyak abang cerita ni. Okay, apa-apa tolong sebab sampaikan video ni kepada, sampaikan contoh-contoh ni. Kita bagi mereka tahu apa yang akan terjadi kalau kita tak bendung. Kalau kita benarkan penggunaan kalimah Allah ni, apa yang akan terjadi. Kita bagi contoh apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi di Alkitab bahasa Indonesia disebabkan akibat daripada dah benarkan lama penggunaan kalimah Allah. Malaysia baru nak bermula. Kita bagi contoh apa. Kalau kita benarkan penggunaan kalimah Allah ni, jadi macam ni. Penghinaan terhadap kalimah Allah. Malaysia
belum terlambat kot, tak tahu mungkin dah terlambat, tapi mungkin kerajaan Malaysia akan bersidang ke apa, jaki yang kena ambil tindakan lah. Tu pihak yang berkuasa, kita siapa nak cakap. Okay, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Itu juga, perlu subscribe dan sampaikan video ni bagi contoh-contoh, saya bagi 5 contoh penyelewengan dan penghinaan kalimah Allah. Okay, setelah ada video saya buat ni, jangan lupa subscribe. Saya akan buat video tentang nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam Bible. Saya dah tulis banyak lah, dengan nak sampaikan. Okay, itu je kot. Apa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.